Assalamualaikum semua, bersua kembali dalam Citra Ramadan, kisah inspirasi. Saya Nuria Abdullah, berusia 50 tahun dari Shah Alam. Saya telah memeluk Islam pada 5 Disember 2014. Pada tahun berikutnya, saya hanya berpuasa 2 atau 3 hari sahaja. Saya telah didiagnos dengan kanser pangkal rahim selepas 4 bulan memeluk agama Islam. Saya pening, loya dan muntah-muntah lah. So hari yang kedua sebelum berbuka saya jatuh pingsan. Arwah ibu saya yang bukan Islam yang menjaga saya selepas saya meninggalkan rumah dan anak-anak. Ibu berasa kasihan dan memujuk saya agar tidak payahlah berpuasa kan, memandangkan keadaan kesihatan saya yang tak stabil. Saya cuba juga pada hari yang ketiga tetapi baring dan tidur sepanjang waktu sebab dah tak ada daya nak berdiri. Ibu saya telah meninggal dunia 3 tahun lepas akibat kanser. Arwah telah banyak beri sokongan sewaktu bulan Ramadan. Dia membenarkan ustazah datang ke rumah lah untuk mengajarkan saya surah Al-Fatihah dan solat. Pada 2016, saya telah selamat dibedah dan untuk pembuangan sel-sel kanser yang alhamdulillah belum sampai ke organ lain. Pada bulan Ramadan tahun tersebut diuji juga dengan penyakit yang sedia ada tetapi makin merosot. Saya tinggal ketika itu di bilik sewa di Puchong. Memang saya kekurangan wang pada ketika itu. Wang yang ada pun saya simpan untuk tambang Grab, untuk pergi dan balik ke hospital Serdang untuk rawatan. Terkadang perlu pergi ke sana 3 kali seminggu. Akan mencabarkan tu. Ketika sahur, saya kadang mengalas air paip saja kerana sama jugalah dengan berbuka puasa kerana memang tak ada duit. Okay, so keadaan saraf otot dan pergerakan fizikal saya pun semakin terhad akibat ketegangan otot dan kesakitan sepanjang masa. Okay, kadang-kadang ni housemate ni akan bertanyakan saya, dia kata, Kak Ria dah makan ke? Sebab makanan ada atas meja. Ya, jemputlah kan. So tapi saya segan nak beritahu mereka. Sebab kenapa? Kadang-kadang ada duit kat tangan tu, ya, tetapi tak dapat nak pergi untuk beli apa-apa kerana keadaan kesihatan saya tak mengizinkan. Lebih-lebih lagi pada ketika itu lift rosak. Adalah saya tinggal 8 tingkat kan. Tingkat yang ke-8, so nak turun tangga tu memang saya tak mampu langsung. So apa mereka buat, saya terima sajalah makanan yang mereka hulurkan. Okay, pada ketika itu saya belum lagi daftar untuk kelas Majlis Agama Islam. So maka tak adalah allowance, right? RM300 yang saya terima itu alhamdulillah dari lembaga zakat kerana bantuan mualaf. Okay. So saya gunakan wang itu untuk bayar sewa, bayar bil api, air dan juga tambang Grab, ya, dan sebagainya. Okay, pada tahun 2017 hingga 2018 pula bulan Ramadan lebih baik bagi saya kerana dengan izin Allah saya dapat berpuasa hampir sebulan. Ada hari diserang sakit kejang otot perut menyebabkan saya terpaksa mengalas perut. Menyebabkan keadaan saya tu tak berapa mengizinkan saya berpuasa lah kan. Okay, so keadaan kewangan lebih baik kerana saya telah menerima allowance kelas MAIS dan bantuan mualaf serta sumbangan Ramadan. Saya tidak dapat menikmati buah kurma kerana otot gusi gigi mula merosot sehinggalah ke otak. So sehingga hari ini saya kuranglah makan buah kurma itu. Jarang sangat, kalau nak makan pun memang lama saya punya sikit-sikit minum air, sikit-sikit minum air. Kalau tersekat kecil-kecil gigi tu, aduh, dia punya nilu dia memang tak boleh tahan, haus. Okay, so tak kala orang sibuk melayan Aidilfitri dengan meriah. Pada
tahun 2017 lah ni cerita ni lah kan. Okey, saya terperuk seorang diri di dalam bilik. Sama juga dengan tahun 2018 ni. Alright, so tanpa juadah, tanpa pakaian, bukan tanpa pakaian apa, tanpa pakaian baru, iaitu pada hari raya lah kan. Orang pakai baju baru, saya masih pakai baju lama juga. Ada sini koyak sana. Okay. So sedih jugalah hati apabila kita melihat melalui jendela semua orang memakai warna yang sedondon dan bergelak ketawa dengan keriangan. Tentu kanak-kanak pula bermain bunga api kan. Seronoklah tengoklah, curi tengok je lah kan. Tak dapat tak ada keluarga yang Islam kan, nak saling-saling nak merayakan sekali. So saya hanya dapat membelilah nasi lemak RM1 untuk berbuka, dan jika saya bernasib baik ada wang sikit kurang dan wang lebih sikit, dan saya dapatlah air mineral juga RM1. Kalau tak, minum air paip, makan nasi lemak RM1. Itu pun kalau ada duit. Kalau tak, makan ban ataupun biskut 4 segi. Macam tu je lah. Tak apa, alhamdulillah rezeki saya tu. So, sebab kenapa saya terpaksa menyimpan wang untuk tambang LRT, sebab 5 kali sehari saya akan pergi ke Sentul dari Puchong, sebab saya mengambil pengajian Islam di kompleks Darul Hidayah. So dalam 32 stesen, lepas tu kena ambil bas lagi, sampai stesen tu kena jalan kaki sikit, lepas tu ambil bas. Kadang-kadang tak ada bas, ambillah taksi. So masa tu perlulah gunakan wang RM5 kan. So duit tu semakin berkurangan, nak buat macam mana. Tapi untuk ilmu, sanggup saya pergi ke mana pun. Kadang-kadang pagi saya keluar, saya solat di LRT, surau LRT. Lepas tu malam habis kira LRT yang terakhir lah, tambang yang terakhir, perhentian yang terakhir tu, saya akan sebelum tu saya akan pulang ke rumah. So sehari suntuk saya akan pergi ke majlis-majlis ilmu, walaupun perut itu kosong. Tak apa, dapat ilmu lagi baik daripada makan. Okey, so macam itulah. Pada tahun 2018, saya diuji dengan penyakit yang pelbagai yang kian merosot. Kes masuk hospital keluar, tanpa bantuan sesiapa, sendiri masuk, sendiri keluar. Dalam tahun ini juga saya telah menyiapkan buku solo saya, iaitu Perjalanan Seorang Balap. Jika anda semua nak tahu, buku itu saya siapkan setiap kali saya naik LRT untuk pergi ke Sentul dan pergi balik. Saya akan type dalam phone saja. Ketika itu saya tidak ada laptop ke apa-apa, ada phone je. So saya manfaatkan apa yang saya ada. Alhamdulillah, buku itu telah diterbitkan dengan bantuan suami yang saya kahwini pada tahun 2018 juga, dan telah cetak 1000 naskah, dan alhamdulillah telah jual semuanya. Okey, so balik pada cerita kisah bulan Ramadan pula. Okey, so cuma tinggal beberapa hari lagi saja nak sambut Ramadan. Okey, saya telah dimasukkan ke ward untuk pembedahan appendix. Okey, tak dapatlah saya berpuasa. Selain setelah 2 minggu itu, masuk balik hospital untuk prosedur bagi tengkuk dan tulang belakang juga, ya. Dan itu pun memakan beberapa minggu, dan seminggu lebih. So kira pada bulan yang mulia ini, selain saya tak dapat berpuasa, ada juga hikmatnya kerana saya telah diziarahi oleh ustazah dan kawan-kawan sekelas mualaf, dan juga nak tahu seorang ustaz. Okey, so beliau telah melamar saya ketika saya berada di terbaring di ward katil tersebut. Okey, dan lamaran itu telah disaksikan oleh ustazah saya dan juga rakan sekelas Fadu Ain, kelas mualaf saya. Alright, so kesimpulannya, pada tahun 2018 ini memang puasa tak jadilah, rugilah saya tak jadi. Tetapi dapat
pada tahun ni kira kali yang kedua saya masuk ward. Pada kali itu sajalah saya ada orang-orang yang ziarah saya di ward hospital. Tapi yang masa saya buat appendix tu memang saya terbaring seorang lah. Dalam 5-6 hari tu memang saya seorang je, tak ada orang langsung yang mengetahuinya, dan saya pun tak beritahu sesiapa. Yang ni pun, yang pasal yang prosedur tulang belakang ni pun memang saya tak beritahu sesiapa. Tetapi ustazah telefon saya tanya, Nuria pasal tak masuk kelas, dah 2 kali tak masuk kelas ni, ni hari ni masuk tak? Saya kata, maaf ustazah, saya ada kat hospital ni. Hospital mana? Kata barulah saya beritahu. Dia kata, dugaan bulan Ramadan ni Ustaz Nuria, dia kata macam tu. Okey. So tak jadi puasanya kerana menghabiskan masa di hospital. Sekarang tahun 2019 pula. Okey, keadaan saya bertambah baik, alhamdulillah, kerana doa saya termakbul. Saya telah menerima lamaran Ustaz Ali. Dia juga seorang mualaf India pula tu. Sama seperti saya doakan. Lepas tu saya menikmati puasa bersama dan hari raya yang pertama buat saya. Kan best. Lama tahu tunggu lama kita panjatkan doa kepada Ilahi, akhirnya termakbul juga. Ada dah keluarga dah nak sambut dengan kita. Tak adalah kita seorang-seorang lagi kan. Alhamdulillah. So bertambah meriahlah rumah saya apabila rumah kami itu meriah dengan pelbagai bangsa dan agama. Anak perempuan saya pun turut bersama. Dapatlah can untuk memakai baju tema warna. Dulu tengok kat jendela, sekarang pakai. So kami pilih warna biru sebab warna biru itu warna kegemaran saya. Alhamdulillah, suami selalu pastikan segalanya mengikut pilihan dan kehendak saya, kerana itu merupakan hari raya saya yang pertama. So dia nak buat best sangatlah untuk saya kan. So best lah sebab pertama kali dapat dalam hidup ni saya pasang lagu raya dan juga pasang pelita. So tahun ini agak susah sikit. Okey, ni tahun 2022. Okey, so tahun 2022 ni agak susah bagi saya kerana penyakit saya semakin teruk. Saya pun dah digelar sebagai orang kurang upaya. Tapi meskipun demikian saya masih mengajar. Hani pun, yang ni tengok background saya ada whiteboard tu semua. Saya dalam kelas tuition saya lah. Tunggu untuk kelas pukul 2 nanti. So memang saya mengajar dari pukul 8.45 hingga pukul 6 waktu Ramadan, bulan Ramadan ni. Tapi kalau dah habis raya nanti sampai pukul 9.30 saya mengajar. So tahun ni saya ada insomnia dan itu menyebabkan saya berada angkut, sakit perut, sendawa dan sebagainya, menjadikan pening dan loya. Dalam tahun ni dah 2 kali dah saya tak berpuasa kerana memang tak larat. Okey, so akhir sekali saya nak doakanlah agar semoga Allah dapat mengurniakan kami semua dengan kesihatan dan kesembuhan yang baik. Dan juga sekian saja dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih pada pihak UniKH. Terima kasih. Saya doakan semoga kita semua memperolehi Ramadan yang penuh dengan keberkatan.